Tulus untuk perkongsian tadi. Seperti kebiasaan, untuk segmen komentar pada pagi ini, kita akan membawakan berkenaan tentang bagaimana untuk mewacanakan agenda Malaysia Madani. Sudah pastinya ada beberapa ruang ilmu dan juga ruang bicara yang akan diadakan. Jadi kita bersama dengan Raja Sofia untuk perkembangannya. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan saya Ismail Adnan. Baik, seterusnya seperti yang dikongsikan, kita akan terus ke segmen komentar at SPM dan tajuk untuk kali ini kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan mewacana agenda Malaysia Madani. Bersama dengan saya akan memperjelaskan lagi dan insya-Allah akan ada convention pada 12 dan 13 Julai 2023 yang akan melibatkan 3,000 warga UKM, IPT seluruh negara dan juga wakil-wakil kementerian dan juga agensi yang akan membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Dan bersama dengan saya sekarang ini, saya kenalkan Prof. Dr. Muhammad Mazan Awang selaku Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Doktor, sebagai permulaannya mungkin boleh kongsikan kepada kami semua berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh UKM dalam mewacanakan agenda Malaysia Madani. Silakan. Terima kasih Cik Raja di atas undangan ke Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, warga Malaysia semua. Terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mewar-warkan peranan yang dimainkan oleh Universiti Watan dalam mewacanakan Malaysia Madani. UKM sebenarnya telah diberi amanah Raja oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjadi sekretariat untuk membicarakan secara ilmiah, secara tuntas berkaitan dengan konsep Malaysia Madani yang mana ia merupakan satu tonggak utama kepada kerajaan kita dan juga untuk dilaksanakan bagi membolehkan kita mencapai hasrat yang dirangka. Kalau kita lihat buku ini sebenarnya telah menggarap banyak aspek-aspek dalam Malaysia Madani yang kita kata Madani bukan sekadar akronim saja tapi ia mengandungi elemen-elemen yang begitu teliti sekali. Jadi selain daripada mandat daripada Kementerian Pendidikan Tinggi juga, kita mengambil inisiatif yang banyaklah untuk membolehkan kefahaman berkaitan Madani ini tersebar ke seluruh rakyat jelata. So, itu daripada peranan umumlah sebagai sebuah universiti watan juga. Baik, tadi Doktor ada berkongsi kepada kami semua berkenaan dengan akronim Madani. Ia bukan sekadar akronim sahaja, ada maksud dan juga ada agenda yang ingin dibawakan. Jadi, apa antara bentuk program yang telah pun dilaksanakan bagi memastikan rakyat Malaysia memahami apa yang dimaksudkan dengan akronim Madani itu sendiri? Ya, ini terima kasih Raja. Ini macam Viva juga ini. Ada rukun madani ini disebut ada 6 rukun madani, iaitu kemakmuran, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Tetapi saya tidak pasti sejauh mana rakyat Malaysia meneroka perkara ini secara tuntas, secara ilmiah dan faham maksud tersurat dan tersirat daripada sini. Maka dengan keadaan tersebut UKM telah menganjurkan banyak siri wacana madani yang dihadiri oleh tokoh-tokoh negara, pemikir-pemikir dalam bidang ekonomi, dalam bidang peradaban, dalam bidang pendidikan dan pelbagai lagi. Sehingga kini kita ada 3 siri besar yang dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia dibicarakan secara tuntas, ilmiah dan juga berfakta di situ. Itu antara 3 aspek yang dilakukan oleh Pusat Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan fakulti-fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia juga dilihat begitu agresif, mengambil peranan yang besar bagi memastikan agenda Madani ini dapat dijayakan dengan lebih sederap bersama dengan semua sekalian di pelbagai peringkat. Okey, tadi Doktor ada berkongsi, Doktor ada beritahu kepada kami semua berkenaan dengan program-program yang telah pun dilaksanakan dan telah pun menjemput beberapa tokoh ataupun nama-nama besar untuk menyampaikan apa itu yang dimaksudkan dengan Madani itu sendiri. Jadi siapakah antara tokoh-tokoh yang telah pun bersama dengan UKM untuk menjayakan perkara ini? Raja, semalam baru selesai satu bicara Madani yang kita jemput tokoh ekonomi negara, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, dan kita ada Prof. Siwa, dan juga kita juga ada ramai penganalisis politik juga terlibat sama di dalam memastikan agenda Madani ini dapat difahami, dan bukan sekadar difahami dari sudut konsep sahaja, tapi bagaimana ia nak diterjemahkan di dalam agenda-agenda
dalam pelaksanaan, dalam segenap aspek, termasuklah sosioekonomi, pendidikan, kesukanan dan sebagainya, supaya agenda Madani ini benar-benar dapat direalisasikan. Ya. Baik, dan akan ada satu program besar, berskala besar yang akan diadakan oleh UKM sendiri berkenaan dengan perkara ini. Jadi, Prof mungkin nak kongsikan kepada kami apakah antara program besar yang akan diadakan itu dan bila? Adakah orang ramai mungkin boleh hadir bersama? Terima kasih RTM kerana mewargakan program ini. Pada peringkat awalnya kita menjangkakan program ini dilakukan pada Julai 2023. Tapi apabila perbincangan lanjut dilakukan, kita merasakan bahawa adalah lebih baik program ini dilakukan sempena bulan kemerdekaan Malaysia, iaitu pada Ogos 2023. So sempena bulan kemerdekaan tersebut, kita akan menganjurkan satu convention ataupun satu diskusi ilmiah, intellectual discourse yang bukan sahaja melibatkan tokoh-tokoh dalam negara, tetapi tokoh-tokoh antarabangsa. Kita ingin mendapat maklumat dan juga pandangan di peringkat global berkaitan dengan Madani sebagai satu kerangka untuk membangunkan Malaysia lebih laju dan lebih maju, memastikan negara kita ini benar-benar muncul menjadi sebuah negara yang dicontohi semua. Jadi di dalam convention tersebut akan ada jemputan daripada tokoh-tokoh di rantau Nusantara dan juga di beberapa negara luar untuk melihat Madani ini dari pelbagai perspektif. Itu yang kita akan lakukan di UKM. InsyaAllah apabila kesemuanya dapat kita selesaikan, confirm semua, kita akan war-warkan semula kepada semua rakyat Malaysia supaya bersama-sama dengan kami untuk meneroka, memahami konsep Madani dan bagaimana hendak ia dilaksanakan dengan lebih bersepadu. Itu yang kita akan lakukan. InsyaAllah Ogos nanti kita semarakkan, jemput ke Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah. Jadi semua boleh hadir? Boleh hadir, insyaAllah. Raja pun kita jemput. Semua staf pun kita jemput untuk hadir ke UKM. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Dan Doktor, tadi kalau kita kongsi kepada para penonton berkenaan dengan Malaysia Madani, ia merupakan kerangka dasar diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Januari 2023 dan akronim itu dimaksudkan dengan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Dan bagaimana sebenarnya akronim ini kalau boleh saya kongsikan dia diterapkan di IPTA ataupun IPT sendiri, contohnya seperti UKM, bagaimana untuk memastikan agar pelajar-pelajar ataupun student berada di UKM memahami konsep Madani dan cuba implikasikan dalam kehidupan seharian, bukan saja di universiti tetapi dalam kehidupan seharian juga. Ini soalan yang bagus. Raja membuatkan saya takut untuk menjawabnya. Alamak. Okay. Sebenarnya pendidikan tinggi ini adalah satu ekosistem yang menggalakkan daya fikir, menggalakkan masyarakat berfikir dengan lebih lanjut secara logik, ada asasnya, ada faktanya, ada datanya. Itu yang kita katakan pendidikan tinggi bukan sekadar universiti, tetapi ia melewati daripada ruang lingkup universiti itu sendiri. Secara umumnya kalau kita kata pendidikan tinggi ini adalah pendidikan tertiary education, iaitu pendidikan lepasan sekolah, iaitu menengah. Kita ada primary school, kita ada primary education, secondary education, kita ada tertiary education. Apabila bercakap tentang tertiary education, ia sebenarnya merupakan satu ekosistem yang mengajak rakyat Malaysia berfikir dengan lebih mendalam. Apatah lagi dengan dunia sekarang ini, dunia yang bukan sekadar dunia fizikal, tapi ada dunia maya. Ada pembelajaran hybrid. Jadi apabila kita mengatakan Madani ini untuk pendidikan tinggi, ia sebenarnya satu environment yang menggalakkan masyarakat berfikir dengan lebih jitu, berfikir dengan lebih teliti, ada faktanya, diterapkan dengan lebih sempurna. Kalau katakan tuan-tuan baca buku ini, akan ada dua tafsiran. Satu tafsiran umum, yang kedua tafsiran khusus untuk kerangka Madani. Nah, saya fikir kalau tuan-tuan dapat membaca paling tidak buku ini, contohnya kita kata, apa dikatakan hormat. Hormat dalam konotasi yang umum. Tapi hormat dalam konteks ini, ia membawa makna yang lebih jitu. Jadi untuk menggerakkan perlakuan tersebut
maka kita kena memahami dahulu apa sebenarnya yang diperlukan dalam konteks untuk menjayakan Malaysia Madani. Saya ingat Raja mungkin boleh baca juga buku ini nanti. Ya. Saya hadiahkan. Ini hadiah untuk saya. Ya, saya hadiahkan kepada Raja untuk membacakan buku ini juga. Terima kasih banyak Doktor. Okey, dan sedikit kata-kata akhir daripada Doktor sendiri kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini, khususnya mereka yang mengajar, mungkin juga pensyarah dan juga IPT, IPTA, IPTS untuk di luar sana untuk kita memahami konsep Madani sendiri dan juga kita cuba terapkan kepada semua pelajar kita agar ia dapat membentuk generasi yang lebih baik pada masa akan datang khususnya, dan juga kita dapat merealisasikan perkara ataupun agenda Madani itu sendiri. Terima kasih Raja. Sebagai saya bidang kepakaran saya adalah sosiologi dalam pendidikan. Jadi untuk umumnya adalah kita mengatakan beginilah. Untuk kita bergerak dengan lebih jauh, kita kena ada kefahaman yang lebih asas berkaitan perkara ini. Selalu dirujuk sebagai satu taksonomi. Jadi saya galakkan kepada semua pendidik, semua tenaga pengajar, semua warga di universiti mempunyai pengetahuan dahulu. Ya. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan Madani seperti mana yang saya sebutkan tadi, baca dulu buku asas ini, kemudian baru kita bergerak kepada tahap-tahap seterusnya, itu tahap kefahaman, kemudian terus pergi kepada tahap sintesis dan juga analisis dan seterusnya kepada tahap yang paling tinggi daya cipta dan sebagainya. Ya. Jadi kita mulakan di situ dahulu. Saya yakin sekiranya tuan-tuan, puan-puan semua mempunyai kefahaman berkaitan dengan agenda ini, insya-Allah dapat diterapkan dengan lebih jitu dan bersepadu. Itu yang saya harapkanlah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana beri ruang kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan jemput-jemputlah datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita ada banyak kampus seluruh Malaysia. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak diucapkan kepada Doktor. Terima kasih juga untuk pemberian buku ni. Jadi sama-samalah kita memahami apa yang ingin dikongsikan berkenaan dengan visi dan kerangka dasar reformasi ataupun membangun negara Madani. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada